Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala: Ista'zantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'azina li wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tansana ya ukhayya min du'aik. Faqala kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Qala Syu'bah thumma laqitu Asiman bil Madinah fahaddathanihi wa qala ashrikna ya ukhayya fi du'aik. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata dia, aku jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin nak pergi umrah. Tuan-tuan, macam yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada di Madinah. Sedangkan kerja umrah ini di Makkah. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia cerita kata dia teringat nak pergi umrah, maka dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'azina li. Dia kata maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi izin. Nabi kata pilah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tansana ya ukhayya min du'aik. Nabi kata kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Nabi kata esok bila sampai di Mekah, jangan lupa doakan kami yang ada di Madinah ini. Jangan lupa kami di dalam doa kamu. Faqala Umar kalimatan ma yasurruni anna li bihad dunya. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata itu adalah ungkapan kata-kata Nabi yang aku tak akan sanggup untuk tukar ungkapan kata-kata itu dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang sangat merendah diri.
Padahal dia Nabi. Doa dia cukup mustajab. Tapi kerana merendah diri, sahabat dia nak pergi umrah, dia pesan dekat sahabat dia, jangan lupa doakan dia. Di pihak sahabat pula yang kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kata-kata Nabi itu sangat memberi kesan pada hati dia. Sehingga kan dia kata kalau sekiranya dia diminta tukar kata-kata Nabi itu dengan berapa harga sekalipun, atas nilai dunia, dia tidak akan tukar. Waqala Syu'bah, dan berkata Syu'bah. Syu'bah ini dia bukan sahabat dan dia bukan tabi'in. Dia ni tabi'in. Orang yang hidup zaman Nabi, dia panggil sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini ialah orang yang masuk Islam dan hidup di zaman Nabi. Tabi'in adalah generasi yang berikutnya. Mereka ni tak dan jumpa Nabi. Mereka hanya dan jumpa sahabat Nabi. Next generation dia panggil tabi'in. Mereka ni adalah golongan yang tak dan jumpa Nabi. Mereka hanya dan jumpa tabi'in. Syu'bah ini ialah tabi'in. Kata dia, summa laqitu Asiman ba'du bil Madinah. Kata Syu'bah ini, satu hari aku jumpa dengan Asim. Asim ini juga bukan sahabat Nabi. Dia ni tabi'in. Itu nampak tak dia punya peringkat-peringkat itu. Tabi'in. Syu'bah ini tabi'in. Bila dia jumpa dengan Asim ini tabi'in. Bila dia berjumpa dengan Asim di Madinah, fahaddathanihi. Dia kata Asim cerita dekat dia tentang hadis ni. Tabi'in cerita kepada tabi'in. Hang tahu tak, dia kata, pernah berlaku zaman Nabi SAW, Sayyidina Umar nak pergi umrah. Sayyidina Umar minta izin dekat Nabi. Nabi bagi izin dan Nabi kata pula dekat dia, Umar, kamu sampai Mekah, jangan lupa doa kami. Asim cerita kepada Syu'bah. Waqala, dan kata Asim, asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Asim, satu tabi'in, dia lagi dekat dengan sahabat. Dia kata dekat tabi'in yang lagi jauh daripada sahabat ni, yang hanya dan jumpa tabi'in ni, dia pula kata dekat kawan ni, dia kata hang pun serupa, jangan lupa doa aku. Dia nak abang dekat kita tuan-tuan, yang kata generasi sahabat, yang kata generasi tabi'in, yang kata generasi tabi'in ini, mereka ni adalah golongan manusia, adalah generasi yang sedaya upaya nak praktis apa yang Nabi kata. Sayyidina Umar Al-Khattab, satu sahabat, dia kata kata-kata Nabi ni, aku tak akan jual kata-kata ni, aku tidak akan gadai kata-kata ni dengan berapa ringgit sekalipun. Tabi'in pula, apabila seorang tabi'in cerita kat dia, dandan. Dia nak praktis benda tu. Pasal apa? Pasal tabi'in. Asim pun praktis. Asim lepas cerita, Asim kata dekat dia, hang pun serupa, jangan lupa doakan aku. Pengajaran dia tuan-tuan, yang pertama, selalulah kita minta kepada kawan-kawan yang baik-baik supaya doakan kita. Yang kedua, Nabi SAW tak sombong. Dan kita jangan sombong. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu an,
Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir, wa salatun ala athari salah la laghwa bainahuma kitabun fi illiyin, atau kama qal, hadis hasan riwayat Abu Daud. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Tuan, Abu Umamah ni tuan, dia ada satu cerita dia ni. Dia ni pernah sekali duduk dalam majlis ilmu Nabi. Nabi duk abang tentang fadilat orang yang buat puasa sunat. Dia terkesan dengan kata-kata Nabi. Dia puasa tiap-tiap hari. Ini kata sahabat Nabi, tuan-tuan. Nabi SAW cerita tentang fadilat, tentang kelebihan orang yang buat puasa sunat. Kata-kata Nabi itu menikam jantung dia. Dan terus dia puasa tiap-tiap hari. Dia tinggalkan Madinah, dia pergi ke satu tempat, lepas tahun dia mai jumpa Nabi SAW. Bila dia jumpa Nabi, dia nampak Nabi macam tak kenal dia. Pasal dia terlampau kurus, cengkung, puasa hari-hari. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hal ta'rifuni? Dia kata, ya Rasulullah, tuan tak kenal saya kah? Nabi tak camlah dia, pasal dia kurus. Dia kurus bukan pasal kencing manis. Dia kurus pasal dia puasa hari-hari. Nabi kata, tak perasan siapa? Dia kata, Anal Bahili. Dia kata, ya Rasulullah, saya Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Saya ni Al-Bahili. Nabi golek kepala. Nabi kata, apa jadi dekat hang ni? Dia habaq dekat Nabi SAW. Dia kata, lepas pada Nabi cerita hari itu ni, setahun lepas, Nabi cerita pasal puasa ni, dia kata, dia puasa hari-hari. Masya Allah. Nabi nasihat dia. Nabi kata, kalau nak puasa pun, jangan hari-hari. Likulli dhi haqqin haqqah. Nabi kata, bagi setiap orang itu ada hak dia. Kita kena ra'i hak itu. Diri kita, badan kita, isteri kita, anak-anak kita mempunyai hak ke atas kita. Kalau hari-hari kita puasa, kita tak bagi hak kepada badan kita. Kita dera dia hari-hari. Al-Bahili ini, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah. Dia kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa yang keluar daripada rumah dalam keadaan mutahhiran, dalam keadaan siap berwuduk, kerana nak pergi masjid, kerana nak sembahyang fardu. Bang siapa, dia keluar daripada rumah dia tadi, dia mandi manda, dia ambil ayat sembahyang, semua siap main masjid. Niat dia nak sembahyang fardu di masjid. Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Nabi kata, pahala yang Allah sediakan dekat dia macam pahala orang yang buat haji dan di dalam ihram. Pahala buat haji dah besar dah, tuan-tuan. Tapi dia nak pergi buat haji dan dia dalam ihram, lagi ganda pahala. Very simple punya amalan, Allah Subhanahu wa ta'ala janji begitu besar pahala.
Just satu orang nak pergi masjid, nak sembahyang fardu, dia siap-siap ambil wuduk di rumah, dia dia terus masuk masjid, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid dan dia sembahyang fardu. Allah Subhanahu wa taala nak bagi dekat dia pahala macam pahala orang pergi Mekah buat haji, dan ketika dia berada di dalam ihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha, Nabi kata, dan barang siapa yang keluar daripada rumah dia kerana nak pergi sembahyang duha, la yansibuhu illa iyah, dan dia keluar pergi tidak ada niat lain melainkan kerana nak sembahyang duha. Kalau kita persempitkan konteks itu, kita tak usah kata keluar daripada rumah nak pergi masjid sembahyang duha. Kita kata dalam konteks kita di office. Kita tinggal sat tempat kerja kita kerana 5 minutes untuk duha. Kita keluar daripada office kita tu 5 minit untuk nak duha 2 rakaat. Nabi kata barang siapa yang macam tu, dia teringat nak sembahyang duha, dia tinggal tempat dia duduk tu, dia duduk di rumah dia ke, dia duduk kerja ke, apakah dia tinggal sat kerana nak pergi buat sembahyang duha. La yansibuhu illa iyah. Dia pergi tu bukan kerana lain, melainkan kerana nak sembahyang duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Nabi kata pahala Allah bagi dekat dia macam pahala orang buat umrah. Wa salatun ala athari salah. Dan Nabi kata, dan siapa yang semayang lepas tu duk tunggu nak semayang yang next, yang berikutnya. Macam kita ni, semayang maghrib ni nak tunggu Isyak. Bang siapa yang semayang lepas tu duk tunggu satu semayang lagi selepas daripada tu, la lagwa bainahuma, in between itu tidak ada kita buat benda lara. Kita tak merapu, kita tak merepet, kita tak kata ke orang, kita jaga elok-elok antara satu semayang dengan satu semayang. Dan kita duk ingat ni, saat lagi nak semayang, duk ingat saat lagi nak semayang. Kitabun fi illiyin. Nabi kata pahalanya sudah ditulis di illiyin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran dia yang pertama, biasakan berwuduk tiap-tiap kali nak pergi masjid. Yang kedua, sembahyang duha jangan tinggal. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawm khamsan, ma taqulu dhalika yubqi min darani? Qalu la yubqi min daranihi syai'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhalika mithlu salawatil khams yamhu Allahu bihil khataya, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, apa pendapat kamu kalau sekiranya di depan rumah kamu, di depan pintu rumah kamu ada sungai dan kamu mandi sehari 5 kali di sungai itu? Nabi tanya sahabat, tanya dengan tujuan nak buka minda, nak suruh fikir, nak suruh ambil pengajaran. Nabi kata, katakanlah depan rumah hampa ada satu sungai dan hampa mandi sungai itu sehari 5 kali.
Ma taqulu dhalika yubqi min daranih. Nabi kata agak-agak hampa, badan hampa ada daki tak? Kalau hampa mandi sehari 5 kali, agak-agak hampa badan hampa nanti ada daki ke tak? Qalu, sahabat jawab. Sahabat kata, la yubqi min daranihi syai'ah. Sahabat kata, for sure, tidak akan ada daki sikit pun. Pasti tidak akan ada daki sikit pun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mithlus salawatil khams. Nabi kata macam itulah kalau hampa semayang 5 waktu. Dan tengok cara ataupun method Nabi di dalam teaching. Method ataupun kaedah yang Nabi guna dalam mengajak sahabat. Dia tak pergi berpusing-pusing. Dia tak pergi ronda hulu hilir. Dia bagi satu simple contoh melekat dalam hati dan fikiran sahabat. Nabi kata, katalah depan rumah hampa ada sungai, hampa mandi sehari 5 kali. Agak-agak ada daki tak badan hampa? Sahabat kata, tentu tak ada punya. Nabi kata, macam itulah semayang. Kalau sekiranya hampa semayang sehari 5 kali without fail, tanpa tertinggai. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Aisyah, hampa semayang tanpa tertinggai. Yamhullahu bihil khataya. Nabi kata, Allah akan padam habis dosa-dosa hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Pengajaran dia, semayang fardu jangan tinggai. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan satu sahabat dia pergi perang. Dan Nabi perang ni di kalangan sahabat berebut. Dan bulan lepas kita baca kisah macam mana 2 beranak berebut nak pergi perang. Akhirnya anak mati dulu dalam perang Badar, bapa mati dalam perang Uhud. Hadis ni cerita dekat kita, Nabi SAW sudah pilih seorang sahabat untuk turut serta di dalam perang. Dia ni pula bila pergi dalam medan perang, dia duduk jadi imam. وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Syekh ni bila dia naik jadi imam sembahyang kepada sahabat-sahabat dia di medan perang, rakaat pertama pun dia balun Fatihah dengan Qul Huwallah, rakaat kedua pun dia balun Fatihah dengan Qul Huwallah. Sahabat Nabi, tuan-tuan, most of sahabat Nabi ni hafaz Quran. Tapi dia ni, bila dia jadi imam, bila dia sembahyang, bila dia jadi imam, rakaat pertama pun dia baca Qul Huwallah, rakaat kedua pun dia baca Qul Huwallah. Kan? Macam kita lah sembahyang di Masjid Fahim ni. Tu imam semua baca sedap-sedap. Tolaklah tu imam mana pun naik, Masya Allah, suara ni macam nak beli. Kita tengok, oh Syekh ni naik sedap.
Tengok dia baca Qul huwallah, kita nak marah, ha? Kan? Kita kata hang baca sedap, jangan duduk. Qul huwallah aku boleh baca. Kan? Itu dalam contoh yang terdekat. Kalau contoh yang lebih jauh, kita pergi Mekah. Kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah. Tambahlah umrah ini cuma 13 hari, 12 hari. Tolak Madinah berapa hari, tinggal Mekah berapa hari aja. Tengok-tengok dalam 4 hari, dalam 4 malam di Mekah itu, dapat sudais 1 malam. Masya Allah, kan? Kita punya expectation dan kita punya harapan ni, dah sudais baca ni, alang-alang sudais baca ni, sedekah cukup-cukup. Aku bayar main ni. Tengok tas sudais malam tu perut tak apa cantik ke apa ke, Qul huwallah dia bubuh. Bahasa macam nak terkam bi. Nak abang ke dia hantar, aku main package berapa duit ni. Sama macam saya buat kuliah di masjid ni pun serupa lah kalau nak dicontohkan bagi banyak. Sahabat-sahabat yang duduk di sebelah-sebelah, taman sebelah-sebelah ni, bila saya berhenti pukul 9.30, dia kata cantik lah. Tapi sahabat yang mai daripada Tanjung Dawai, Pak Tam kita, nu sahabat yang mai daripada Aluk Stang, sahabat yang mai daripada Perlis, mereka mai jauh, mereka minyak kereta mereka bayar tol, mereka bayar apa, mereka kata kalau boleh ustaz panjang sikit pun tak apa. Berbaloi kami mai jauh ni. Kalau saya drag lebih daripada 9.30, taman sebelah-sebelah jegir saya. Dan nampak tak? Hajat dan keperluan antara satu orang dengan satu orang tak sama. So kita nak jaga siapa? Kita nak buat favor dekat siapa? So kita ambil 9.30. Jadi abang awal takut saat lagi terlambat lagu nak jegir, kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam itulah halnya dengan sahabat ni. Sahabat yang tidak disebut siapa nama dia. Bila pi dalam medan perang, dia mungkin suara sedap, orang duk tolak dia suruh jadi imam. Bila dia jadi imam, rakaat pertama Fatihah Qul huwallah, rakaat kedua Fatihah Qul huwallah. Hak syok semayang pendek-pendek syok lah. Hak mana yang dia lagi panjang, dia lagi lazat dapat semayang, dia tak syok. Zakaru dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik perang, meneru pakat pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakaru dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi report dekat Nabi. Pak kata, ya Rasulullah, ni syekh ni dia duk jadi imam masa kami pergi perang itu, dia duk pulun Qul huwallah saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluhu. Nabi sebagai satu orang pemimpin, Nabi dia dengar satu report mai dekat dia, dia tak lompat. Nabi sebagai satu orang pemimpin, bila satu orang mai cerita apa-apa dekat dia, Nabi tak terus pakai, Nabi tak terus bertindak. Ini pun satu pengajaran. Nabi SAW, bila orang mai cerita dekat dia, pasal satu orang ni semayang, duk baca Qul huwallah tiap-tiap rakaat. Nabi SAW, bila dengar benda ni, Nabi kata, saluhu. Pisat tanya dia. Li'ayyi syai'in yasna'u dhalik. Nabi kata, pasal apa yang dia duk buat lagu tu? Nabi kata, pergi tanya dia, pasal apa rakaat pertama pun Qul huwallah, rakaat kedua pun Qul huwallah. Pergi tanya saat dia, pasal apa dia duk buat lagu tu? Fasa'aluhu. Hadis tu kata, maka dia pun pergi tanya dia ni. Faqala, jawab dia ni. Syekh Qul huwallah ni. Jawab dia kata, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dia kata kerana Qul huwallah itu menceritakan sifat Allah, Tuhan Ar-Rahman. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah, Tuhan yang esa. Aku syok
surah ini, aku syok baca Qul Huwallah ini, pasal dalam surah itu menceritakan sifat esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku syok surah tu. Orang pergi habaq dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata akhbiruhu. Nabi kata pergi habaq kat dia. Tadi pergi tanya dia. Bila dah dapat jawapan dia, Nabi kata pergi habaq dekat dia. Fa akhbiruhu. Pergi habaq kat dia, annallaha yuhibbuh. Allah sayang dia. Kadang-kadang tuan-tuan, benda yang simple, benda yang ringan, kita buat tu, niat kita apa, ganjaran dia besar dia ada di sana. Pengajaran dia apa tuan-tuan? Jangan pandang remeh kepada kebaikan. Pengajaran dia, jangan kita duk pandang remeh, pandang lekeh kepada benda kebaikan. Kalau benda tu benda baik, benda tu baik di sisi Allah dan Rasul. Yang kedua, kadang-kadang benda kecil pahalanya besar. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21, muka surat 41. Muka surat 41, tuan-tuan tengok paragraf second last bawah tu. Patut kita sambung dekat sembahyang Nabi menghadap Baitul Maqdis 16 bulan itu kita dah baca dah. Dia adalah ulangan. Skip di bawah tu masalah dia kata berijtihad pada kiblat itu adakah harus? Boleh tak boleh? Kita nak semayang, kita tak tahu kiblat belah mana, kita berijtihad. Kita agak kot ni kot. Berdasarkan kepada beberapa tanda, kita berijtihad dan kita kata sini kot kiblat. Boleh tak boleh kita semayang bersandarkan kepada ijtihad, kepada agakkan kita berdasarkan tanda-tanda yang ada. Kata Al-Badrul Aini pada hadis dalam masalah yang lepas, menjadi dalil harus berijtihad pada kiblat. Dia kata boleh. Kita buat contoh, apa dia selalu? Beijing ataupun Guangzhou. Kita sampai di sana, kita nak semayang di hotel, kita tak tahu betul-betul kiblat kok mana. Kita tak tahu. So kita tengok di luar hotel, tengok arah matahari naik, arah matahari jatuh, agak-agak. Okey, kot ni kot nak semayang maghrib. Nampak macam matahari nak jatuh kot belah barat ni, kita agak kiblat kot ni. Kita agak. Kita pun semayang. Okey. Boleh tak boleh nak agak-agak dan semayang? Dia kata harus, boleh. Dan meraihkan bertentangan kepada pihak kiblat itu bagi awal sesuatu di dalam sembahyang, yakni dahulu daripada memutus mereka itu atas tempat ainnya. Tempat betulnya kita tak tahu macam mana, sebelum kita tahu betul-betul kiblat kok mana, kita sembahyang dengan agak-agak. Pasal apa? Maghrib dah nak masuk, kita asar tak sembahyang lagi. Sementara nak cari pengesahan betul-betul kiblat kok mana, takut terlepas asar. Kita dah hujung waktu. Boleh tak boleh dalam keadaan macam tu, kita agak dan kita sembahyang? Dia kata boleh. Masalah, sembahyang kepada dua pihak dengan ijtihad itu, adakah harus? Ni pula, dia main perbincangan satu lagi. Kita sembahyang agak-agak, kata kok ni. Kita pun Allahu Akbar sembahyang. 2 rakaat dah kita sembahyang asar, kawan kita masuk bilik, member bilik masuk, Allah, dia kata hang sembahyang kok tu. Kiblat dia kata kanan, kanan. Kita duduk sembahyang dah. Dengar, kanan, kanan. Kita pun satu macam yang duduk kalih pergi kanan. Kita pun satu macam balik kanan. Dan kita teruskan sembahyang. Mai rakaat ketiga. Telefon bunyi pula. Kering. Kawan kita pergi angkat. Halo? Oh, okey. Never mind. Thank you. Letak.
Dia kata kod tadi pula dah. Dia kata silap. Baik. Tukar kiblat 2 kali dalam satu sembahyang. Boleh tak boleh? Ini topik dia. Sembahyang kepada 2 arah kiblat dengan ijtihad, boleh tak boleh? Dah, tukar lagi sekali. Boleh tak boleh? Kata Al-Badrul Aini. Itu dalil menunjukkan atas harus sembahyang yang satu kepada 2 arah kiblat. Boleh. Kita dah sembahyang asar tu juga, tapi tukar 2 kali. Boleh tak boleh? Kata dia, boleh. Dan ialah yang sahih di sisi Ashabus Syafi'i. Dan begitulah pendapat ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka siapa sembahyang ia kepada satu pihak dengan ijtihad dia, kemudian berubah ijtihadnya di dalam sembahyang itu, maka beredar ia kepada pihak yang lain. Boleh ubah. Sehingga jikalau berubah ijtihadnya itu 4 kali di dalam sembahyang yang satu, maka sah sembahyangnya. Habis. Dia makan kelilin. Dia dah pokok ni dah. Ni kata kanan lagu kata belakang pula, lagu kata duk main ni 360 darjah. Dia pulun semua. Maknanya mana satu mesti betul ya. Tapi saja nak ubah boleh tak boleh? Tak boleh. Dia mesti berdasarkan ijtihad dan juga zon hati dia. Zon ni maksud dia apa tuan-tuan? 85%. Dia yakin. Kalau syak 50-50. Kalau zon, most probably 85%. Dia yakin di situ kiblat. Maka dia semayang. Kemudian berlaku berapa kali tukang pun, kerana zon hati dia berubah, dia boleh ubah. Dan sembahyang itu sah. Dia kata. Tuan-tuan buka muka sebelah. Yang ni saya kena langkah-langkah sebab saya dah baca isi dia banyak berulang. Tuan-tuan skip tengok yang masalah 61 tu. Dia kata sembahyang dengan menghadap kiblat itu fardu. Apakah dalilnya? Apakah dalil yang mengatakan sembahyang mesti usaha cari arah kiblat dulu? Mesti. Tak boleh pakai suka hati kok mana. Mesti cari dulu. Cari dan hati kita rasa kok ni. Mencari arah kiblat itu fardu. Dia kata wajib kita kena cari. Apa dalil dia? Kata Al-Badrul Aini. Tuan-tuan 3 kali dah sebut Al-Badrul Aini. Siapa dia ni? Kita dah abang dah bulan lepas. Siapa ada Al-Badrul Aini ni? Badruddin Al-Aini. Nama dia Badruddin Al-Aini. Dia ni penulis kitab Umdatul Qari. Umdatul Qari. Umdatul Qari ni kitab apa? Kitab syarah kepada hadis Al-Bukhari. Yang top semua orang tahu syarah kepada Sahih Al-Bukhari ialah Fathul Bari. Yang tu yang semua orang tahu. Tapi sebenarnya kitab Sahih Al-Bukhari ini syarah dia ada banyak. Di antaranya juga ialah Umdatul Qari yang ditulis oleh Imam Badruddin Al-Aini. So bila dia kata berkata Al-Badrul Aini, maksud ni penulis kitab syarah kepada hadis Al-Bukhari. Kata dia menunjukkan wajib sembahyang menghadap kiblat. Hadis yang kita baca bulan lepas itu dalil kata sembahyang mesti cari arah kiblat. Okay, tuan-tuan, kita buat contoh dari itu. Kita nak fly balik daripada Jeddah, nak balik mai ke Malaysia. Kita dah selesai umrah. Kapal terbang kita tu subuh, masuk waktu subuh kita duduk ada atas flight. Subuh kena semayang tak? Kena semayang. So, semayang fardu ni takat mana boleh buat? Kena buat. Takat mana boleh buat? Bagi orang sakit, kalau sekiranya dia tak boleh berdiri, dia semayang duduk. Kalau dia tak boleh semayang duduk, dia boleh semayang sambil mengiring. Kalau dia tak boleh semayang mengiring, dia semayang sambil terlentang. Kalau dia nak semayang terlentang pun tak boleh, dia semayang dengan pelupuk mata. Semayang fardu ni dalam apa situasi, dalam apa keadaan pun kena buat.
Apatah lagi kalau kita pergi servis aircon kereta, masuk waktu semayang, dan aircon tak siap servis sampai nak habis waktu semayang. Kena semayang tak? Lebih lagi kena semayang. Oh, tak boleh duk kata ni, kedai Cina ni nak semayang ke mana? Kedai Cina ni. Cara sebut tu, kedai Cina ni. Orang kita ni, dia duk nak cari pasal tak ada semayang. Yang tu ya. Kedai Cina ni. Tak ada semayang. Tak boleh tuan-tuan. Semayang fardu, kena semayang. Lagu mana orang boleh buat? Nak cantik, belakang kereta kita ni mau duk spare sejadah. That is the best. Kita satu orang yang sentiasa semayang duk ada dalam ingatan. Satu sejadah spare dalam kereta. Dia mai keadaan macam tu, pancong di Malaysia ni di mana pun ada. Pancong, nama kata pancong ni di Malaysia ni tang mana pun ada. Pi buka satu macam yang ambil semayang, sejadah tu hampang, Allahu Akbar, habis khalas. Tambahlah ni dengan smartphone yang kita ada ni, arah kiblat ni shouldn't be a problem. Dengan smartphone kita ada hari ni, yang iPhone, yang Samsung, yang Oppo. Semua ni ada apps, ada application untuk nak cari arah kiblat. Kita tidak ada excuse untuk nak kata tak tahu arah kiblat, maka saya tak semayang. Tidak ada excuse. Dua ada kedai aircon, kedai servis aircon Cina ke apa sekalipun, time dah masuk, tengok kalau nampak benda ni nak jadi sangkut, tak boleh nak dan balik semayang, ayat semayang ambil, hampang satu sejadah yang ada belakang kereta, Allahu Akbar, khalas. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan, macam satu ketui batu besar duduk dalam dada ni, dia golek pergi. Lega, dah semayang dah. Lagi tak semayang, lagi tu steamroll ni tak mau turun daripada dada kita. Dia duduk golek atas dada ni, pasal kita tak semayang lagi. Kita dah 30 tahun dah semayang fardu tak tinggal. Takkan kerana servis aircon ni aku tak semayang. Worst come to worst, tak ada sejadah belakang kereta, surat abang. Ustaz, surat abang Cina sah tak kalau buat? La ilaha illallah, mangkuk kanji ni, ya Allah. Apa hal dengan surat abang Cina tu? Dia tak ada sangkut. Kita pergi negeri Cina, mereka punya iklan advertisement apa semua tulis Cina. Pergi duk tanya, Ustaz, saya semayang masjid di Guangzhou, tulis Cina tak apa. Benda tu tak ada sangkut pun dengan hal ibadat kita. Demikian teruk dan serabutnya kepala otak kita ni. Kita duk kata agama Islam ni hak orang Melayu saja. Ni dia punya big mistake yang duk ada dalam kepala kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata apa? Dia kata kalau kita nak semayang, adakah wajib kita mencari arah kiblat? Dia kata yes. Wajib kena cari. Hari ini dengan smartphone ni, hang pilah Guangzhou ke, pikan negara-negara mana, satu negeri mana, satu corok mana pun, zup-zup dia tunjuk. Dia tunjuk Allahu Akbar. Tak payah nak serabut apa dah, dan itulah arah kiblat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Al-Badrul Aini, dia kata benda tu wajib dicari. Dan bermula ijma' atas bahawasanya kiblat itu ialah Kaabah syarafahallahu ta'ala. Kiblat ialah Kaabah. So kita nak kapal terbang daripada Jeddah, nak balik mai ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan balik, masuk waktu subuh. Nak semayang, nak kena cari dah arah kiblat, wajib kena cari. Macam mana nak cari? Atas kapal terbang, buka dia punya skrin yang ada dekat headrest kawan depan tu. Buka, pergi tengok gambar kapal terbang duk terbang, di bawah ada peta. Dia duk melalui kawasan negara mana, kita tengok, kita agak. Kita agak ni tani, kita duk melepasi India. Okey, nampak kedudukan Mekah duk belah mana? Kalau nampak dia menyerong belah kiri. Kapal terbang tengah duk lag misalnya. Nampak dalam skrin tu tunjuk Kaabah duk ada belah tu. Kita sengit sikit. Atas bangku kapal terbang tu kita sengit sikit, zon hati kita di situ kiblat. Allahu Akbar. Dan takbir aja Allahu Akbar, dia lag balik-balik ni kita terus. Jangan mata lagu duk tengok skrin tu pula. Dia lap sikit, kita lagu duk mai kot ni.
Dia nak kena cari arah kiblat tu masa bila? Masa takbiratul ihram. Selepas itu tak peduli lagi dah. Masalah. Dia kata, sembahyang menghadap kiblat dengan ijtihad, kemudian terang dan nyata salahnya. Ini kita dah jumpa bulan lepas. Okey. Sembahyang yang kita buat tu sah tak sah? Sah, dia kata. Okey. Tuan-tuan turun. Turun bawah, bukan turun masjid. Tuan-tuan turun bawah tu lagi. Okey. Dia kata sunnah ataupun hadis dinasahkan dengan Quran. Boleh ke tak boleh? Yang ni kita dah baca ni. Boleh tak boleh hadis menasahkan Al-Quran? Saya rasa kita dah baca masa kuliah kita yang pertama dulu ni. Boleh tak boleh? Ada. Dalam kuliah pertama dulu, boleh tak boleh hadis memansuhkan ayat Quran? Boleh tak boleh? Imam Syafi'i kata tak boleh. Tapi jumhur ulama kata boleh. Nampak tuan-tuan? Perbezaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i dia kata tak boleh. Sebab dia letak Al-Quran atas sekali, maka hadis tidak boleh menasahkan Al-Quran. Tetapi jumhur ulama kata boleh. Dia buat mai dalil. Dalil dia apa? Dia kata ayat Quran ayat 180 suratul Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu ayat Quran. Ayat tu dia kata difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu apabila hampir mati kamu tinggalkan wasiat. Quran kata diwajibkan kepada kamu apabila kamu hampir mati. Make sure satu wasiat ada tulis. Wasiat itu kepada siapa? Quran kata lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Tulis wasiat kepada mak ayah kalau mak ayah masih ada, wal aqrabin, dan juga kerabat, kaum kerabat adik-beradik. Kemudiannya, ayat ni dah turun, kemudiannya Nabi kata dalam hadis, Nabi kata, la wasiyata liwaris. Nabi kata, tidak boleh buat wasiat kepada waris. Mak ayah waris ke tak? Waris. Keluarga yang kata kaum karabah, waris ke tak waris? Waris. So macam mana ni? Quran kata apabila sampai kepada kamu masa nak mati, jangan lupa tinggal wasiat lil walidain wal aqrabin. Tinggal wasiat kepada mak ayah dan juga kepada kaum kerabat. Tiba-tiba Nabi pergi kata la wasiyata li waris. Hadis Nabi kata tidak boleh bagi wasiat kepada waris. Pasal waris dia sudah berhak untuk mendapat pusaka. Dia ada panggu faraid. Maka dia tidak boleh ambil lagi bahagian wasiat. Habis itu, hukum yang terpakai yang mana satu? Kita pakai, tidak boleh bagi wasiat kepada waris. Maknanya kita pakai hadis ke tak? Yes, kita pakai hadis. Maknanya ayat Quran tadi macam mana? Ayat Quran tadi dimansuhkan dengan hadis Nabi. Jumhur ulama kata macam tu. Tapi Imam Syafi'i, dia kata tak boleh. Pasal apa? Imam Syafi'i pegang ayat 106 suratul Baqarah. Tuhan sebut, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Allah sebut dalam ayat tu, apa juga ayat yang kamu mansuhkan, apa juga ayat yang Allah mansuhkan ataupun yang kami lupakan, yang kami tangguhkan, na'ti bi khairin minha. Pasti kami akan bawa mai ayat lain sebagai mansuh ayat mula tadi. Imam Syafi'i kata, Quran hanya boleh dimansuh oleh Al-Quran. Tidak boleh dimansuh oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbezaan pendapat. Bukan kita orang dia nak pergi bertengkar benda ni. Kita tinggal kepada ulama yang besar-besar sahaja untuk bincang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, itu cerita dia dalam penggan panjang tu, tuan-tuan tengok sebelah kiri. Masalah amal yang sia-sia. Ada ke tak ada kita masa hidup atas dunia kita buat amalan, tiba-tiba pergi sana esok tak ada pahala?
Adakah kemungkinan benda jadi macam tu? Semayang tak kira tunggin terbalik punya semayang, pipi sana rekod tak ada. Kata kita tak semayang. Adakah kemungkinan amalan yang kita buat kemudiannya sia-sia? Bermula amal yang sia-sia itu ialah amal yang menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dia bagi tahu di sini, dia kata amalan kalau sia-sia ni adalah amalan yang bercanggah hukum. Yang tu sia-sia. Tersebablah agama tak suruh buat benda tu, ataupun agama larang buat benda tu, kita pergi buat, sia-sialah apa yang kita buat tu. Maka jika sekiranya seseorang itu mengamalkan sebagaimana suruh dan hukum Allah, maka tiada sia-sia amal itu. Kan dalam Quran kata apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa maksud ayat tu? Barang siapa buat satu amalan walaupun besar debu, amalan kebaikan, dia akan tengok pahala di akhirat esok. Demikian juga satu orang manusia yang buat kejahatan walaupun sebesar debu, dia akan tengok dosa itu di hari akhirat esok. Ayat itu menunjuk kata kita buatlah apa pun ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama ambil ayat ni untuk nak menjawab persoalan bulan Ramadan. Pasal ada orang tanya, berkata Ustaz, okey Ustaz, bila nak main Ramadan ni biasa kita akan bertengkang 8 atau 20. Dia kata, okey. Tapi saya bukan nak cakap yang tu. Dia kata, kita kata bukan yang tu, yang apa dia lagi? Katalah saya buat tarawih 4 aja. Dia lagi potong lagi. Orang duk bincang ni 8 dengan 20. Dia pergi tanya satu soalan yang betul-betul memeranyatkan Ustaz ni. Ustaz, katalah saya buat 4 aja. Ustaz ni tengok dia. Hang buat apa? Saya buat tarawih lah. Dia kata, tapi saya 4 aja. Ustaz ni kata, macam mana diri tu? Dia kata, tak diri tu lah. Saya tak boleh Ustaz. Dia kata, saya kalau panjang-panjang saya mampu. Dia kata. Tuan-tuan manusia ni, tuan-tuan jangan. Ada satu orang tanya saya, dia kata, Ustaz, saya semayang, saya tak boleh dapat khusyuk, dia kata, melainkan kalau saya buka lagu. Saya kata, lepas tu saya buat titik-titik, tak berani nak kata apa kat dia. Dia kata, tak boleh Ustaz, saya kalau semayang, kalau lagi sunyi, saya lagi serabut, dia kata. Dia nanti main macam-macam dalam kepala ni, dia kata. So saya kalau nak semayang, saya kena buka radio ke, buka kadang handphone, saya on satu lagu apa ke bagi bunyi, saya semayang cantik Ustaz. Saya takut tu, nak kata apa pun takut dah kata dia. Jadi saya duduk tengok dia atas bawah. Saya duduk tanya aku, pergi tanya orang lain lah. Kita pun takut nak jawab, pasal orang tak pernah tanya soalan ni. Dia kata manusia ni, dia boleh main ni 1001 serabut yang kita tak sangka. Ni, dia main cerita kat kita ni, amalan sia-sia ni. Dia tanya, dia kata, saya main semayang tarawih, tapi saya buat 4 aja. Kira macam mana Ustaz? Tarawih saya sah ke tak sah? Dia kata. Jawab dengan ayat tadi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang buat amal, walaupun amal baik, walaupun besar zarah, yarah, dia akan tengok di hari akhirat esok. Kalau tarawih itu, dia 8 pun tak boleh pergi dah. 20 dia tak mau dengar langsung. Katalah dia buat takat 4 aja. Ada tak pahala? Berdasarkan ayat tadi, ada pahala dia. Cantik. So tak boleh jawab kata, tak ada. Lain daripada 8, saya tak pernah dengar. Yang ni semua mengarut ni, bid'ah semua ni. Tak boleh. Pasal apa? Buatlah takat mana mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan salah faham. Jangan tu ingat kata, tarawih tahun ni 4 cantik ya. Jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada sia-sia amal itu selagi tidak bercanggah dengan suruh dan perintah Allah. Dan jikalau berubah-ubah hukumnya, beberapa kali berubah sekalipun, maka tidak sia-sia amalan itu. Maka selama dia turut sebagaimana hukum Allah, maka tidak kurang pahala yang dijanjikan Allah.
Perbincangan ni timbul pasal apa tuan-tuan? Pasal cerita bulan lepas. Cerita Nabi SAW duduk di Mekah semayang menghadap Kaabah. Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila Nabi sampai di Madinah, ada satu perkampungan di Madinah ni jadi tempat duduk Yahudi di Madinah. Ramai Yahudi duduk ada di Khaybar ini. Kerana ramai mereka ni, Nabi tidak boleh ignore mereka. Nabi tidak boleh tak pandang mereka. Nabi tak boleh tak ambil kira mereka ni. Maka Nabi bila sampai di Madinah, Nabi buat perjanjian dengan Yahudi ni. Pasal apa? Pasal Nabi perlu support mereka dari segi politik Madinah. Kalau tidak ada satu perjanjian berbaik-baik dengan mereka, mereka boleh buat kacau pentadbiran Nabi di Madinah. So Nabi sign satu perjanjian dengan mereka ni, yang isi perjanjian itu tak ada apa, cuma bersatu di antara orang Islam dengan orang Yahudi ni sekiranya Madinah diserang oleh musuh. Itu isi perjanjian, isi utama perjanjian. Katalah kapiak Quraisy Mekah mai daripada Mekah nak attack Madinah. Pada ketika itu, bukan orang Islam Madinah sahaja yang akan mempertahankan Madinah. Yahudi pun kena mai gembling tenaga mempertahankan bumi Madinah. Pasal hampa pun duduk di Madinah juga. Nabi buat perjanjian dengan mereka. Pasal apa? Pasal kena ambil kira mereka ni. Pasal mereka pun ramai. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka mereka ni, Yahudi ni, mereka tak lepas peluang kerja nak goyangkan keyakinan orang yang ikut Nabi Muhammad SAW. Bila Nabi sampai di sana, Nabi nak ambil hati. Satu pendapat kata, Nabi nak ambil hati Yahudi ni. Maka Nabi minta izin kepada Allah untuk sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Kerana Baitul Maqdis ini tempat suci Yahudi. Satu pendapat lagi kata, Allah yang perintahkan Nabi menghadap Baitul Maqdis dengan tujuan supaya hati Yahudi terbuka untuk nak ikut Islam. Pasal apa? Pasal menghadap tempat suci mereka. Selepas 16 ataupun 17 bulan, nampaknya puak ni tak boleh. Tak boleh buat baik. Mereka tidak pernah appreciate. Mereka tidak pernah menghargai kebaikan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Bila mai mereka buat spoil macam ni, Nabi sudah mai tak syok. Nabi sudah mai tawang hati menghadap Baitul Maqdis ni. Nabi hati sudah duk ingat nak balik menghadap Kaabah. Maka ayat yang kita baca bulan lepas, Nabi duk tengok naik ke langit dengan harapan turun Jibril. Bawa satu wahyu, okey Muhammad balik kepada Kaabah untuk nak menghadap. Maka turun ayat tak lama lepas itu, Tuhan kata, Muhammad, kamu selalu duk dongak naik ke langit nak tunggu perintah untuk sembahyang menghadap Kaabah. Tuhan kata apa? Menghadaplah ke arah Masjidil Haram. Nabi, Allah Subhanahu wa taala perkenankan hati kecil Nabi. Ini cerita yang ada di dalam ni. Yahudi ini pula, bila Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis, mereka tidak juga nak tertarik dengan Islam. Mereka kata pula, mereka kata, tengok Muhammad, dia kata agama kita tak betul. Tapi dia dengan sahabat dia semayang menghadap rumah suci kita. Mereka pikir tu pula. Dan benda ni bila sampai ke pengetahuan Nabi, Nabi jadi lagi tak syok. Nabi beralih menghadap Kaabah. Mereka kata pula, mereka kata apa? Dah hari itu, dalam tempoh masa 17 bulan, duk menghadap ke Baitul Maqdis, tu kira macam mana tu amal tu? Sia-sia ke? Dia pikir nak kot tu pula. Hang buat A pun tak kena, hang buat B pun tak kena dengan Yahudi ni. Lepas itu pula, ada pula sekumpulan sahabat yang mati. Dalam tempoh duk semayang menghadap Baitul Maqdis ni, ada dalam riwayat kata 10 orang sahabat Nabi mati dalam tempoh itu. Dia guna lagi ujah ni. Dia kata apa jadi pula dengan orang yang mati dalam keadaan duk menghadap Baitul Maqdis? Macam mana dengan status agama mereka ni? Macam mana dengan status ibadat yang mereka buat ni? Mereka timbul bermacam-macam benda dengan tujuan nak bagi ragu orang Islam yang ada keliling Nabi. Strategi yang sama digunakan oleh musuh hari ini. Sama ya. Mereka kocak hati kita ni. Mereka bagi kita sendiri jadi hilang keyakinan kepada agama kita sendiri.
Mereka create berbagai-bagai insiden, berbagai-bagai story, berbagai-bagai benda, mereka reka, mereka create, mereka nak bagi orang Islam hilang confident dengan Islam. Ni hari ini ni. Dia masukkan doktrin dalam kepala orang Islam sendiri. Kepala orang yang mengaku Islam ni, dia doktrinkan dalam kepala kau ni, duk petikai hadis Nabi. Yang mempertikaikan hadis Nabi ini bukan orang kafir, orang Islam. Tetapi remote control yang duk pegang ni, yang duk buat benda-benda ni semua ni siapa? Bukan Islam. Mereka yang create benda ni, dia lempak mereka orang Islam suruh buat. Itu satu contoh. 10 contoh lagi ada. Benda yang mereka buat nak bagi kita jadi serabut, bagi kita jadi celaru. Dia timbulkan satu watak IS dalam dunia ni. Kita tak tahu mereka ni. Betul ke mereka ni? Tak betul ke mereka ni? Kita tak tahu. Kita nak gasak mereka sampai rapat, kata mereka ni tak betul pun tak tahu. Nak kata mereka betul pun nampak pelik. Bottom line, orang tanya satu soalan dia. Mereka kata, Ustaz, IS ni, apa pasal Ustaz? Dia duk langgar negeri-negeri yang memang dikuasai oleh orang Islam. Dia duk langgar Syria, dia duk langgar Iraq, sedangkan Syria dengan Iraq ni boleh kata Islam. Walaupun ada Syiah, ada macam-macam di sana, tetapi masih lagi Islam duk ada ramai. Mereka duk langgar negeri ni. Awak mereka tak ghostan sikit lagi, Israel duk ada belakang. Kalau dengan kekuatan militeri, dengan kekuatan tentera, dengan ketinggian semangat yang ada kat mereka, pasal apa mereka tak langgar Israel? Dia duk ada di rantau tu dah. Dia duk gasak negara Islam. Pasal apa dia tak gasak balik belakang? Sedangkan itulah headquarters kepada segala kezaliman yang ada di dalam dunia ini. Orang tanya macam tu. Kita pun fikir balik, sungguh juga. Jadi benda ni dipentaskan kepada orang Islam, nak bagi orang Islam ni jadi serabut dengan benda ni. Dan ada di kalangan orang Islam, dia may give up. Dia may give up, dia may fed up. Dia kata apa Islam macam ni? Dia marah Islam. Sedangkan Islam tidak bersalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu selingan. Dia kata yang tu itu bukan hak kita duk baca, yang tu selingan. Nak abang kata agenda musuh di dalam nak bagi serabut orang Islam ini. Ataupun disebut dalam bahasa lain, dia kata ghazul fikr, serangan pemikiran. Dia masuk dalam pemikiran kita, dia masuk dalam kehidupan kita, dia rosakkan Islam kita. Sehingga kan akhirnya kita kata Islam tak betul. Sedangkan yang tak betul itu bukan Islam. Tapi yang tak betul itu ialah orang yang mendakwa dia Islam, tetapi dia bertindak dan bertingkah laku tidak macam yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So di antara benda yang ditimbulkan benda ni. Dia kata amalan ni, adakah amalan orang yang mati semasa duk sembahyang menghadap Baitul Maqdis ni, adakah amalan mereka ni sia-sia? Maka dia jawab di sini, amalan mereka tidak sia-sia. Sebab menghadap Baitul Maqdis itu perintah Allah. Dia tak langgar perintah Allah. Bila Allah ubah daripada Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, itu juga perintah Allah. Dia alih menghadap ke sini, juga perintah Allah. Dia mati bila pun, amalan yang dia buat, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu adalah hadis yang akan datang ini. Dia kata masalah amal yang ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi, adakah menjadi sia-sia amal si mati yang dinasahkan Allah perintah daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah ni. Kata At-Tirmizi dalam sebuah hadis, an Ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala lamma wujjiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Ka'bah qalu ya Rasulullah kaifa bi ikhwanina alladhina matu wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis. Sahabat sudah tanya Nabi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sepupu Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, tak kala sudah dihadapkan oleh Allah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat sembahyang menghadap ke Kaabah di Makkah, ubah daripada Baitul Maqdis alih mai ke Kaabah di Makkah.
Dan disuruh tinggalkan kiblat Baitul Maqdis itu. Tinggal kiblat yang hak sebelum ni. Maka sudahlah datang iskal. Iskal ni apa dia? Muskil. Sudah main satu question mark dalam kepala mereka. Yakni sudah jadi kesamaran di dalam hati sahabat-sahabat Nabi. Adakah amal orang yang meninggal ketika menghadap ke Baitul Maqdis itu sia-sia amalnya? Yakni dengan sebab dia sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Dan apabila mai iskal itu, teruslah setengah daripada sahabat Nabi SAW pitanya Nabi, kata mereka itu, ya Rasulullah, bagaimanakah hukum saudara-saudara kami yang telah mati meninggal dunia padahal mereka sembahyang berkiblatkan Baitul Maqdis? Ini persoalan yang ditimbulkan. Adakah sia-sia amal mereka itu, ya Rasulullah? Maka tiada dijawab oleh Nabi SAW pertanyaan itu. Tuan-tuan, kita hari ini lagi champion daripada Nabi. Nabi sendiri pun ada soalan, sahabat tanya, Nabi tak tahu, Nabi tak jawab. Pasal apa? Wahyu tak turun lagi. Nabi sendiri tidak mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini 10 orang tanya, 11 kita jawab. Kan? Kalau betul, tak apa. Kalau tak betul. Kalau tak betul. Bila dah jadi tak betul, bila orang counter balik, tahu aku salah. Yang ni penyakit besar. Ini beza kita dengan sahabat Nabi, apatah lagi dengan Nabi SAW. Nabi sangat beradab. Bila orang mai tanya dia, ya Rasulullah, ni kawan-kawan kita hak mati masa duk menghadap Baitul Maqdis dulu, nila perintah dah suruh menghadap Kaabah balik, depa hak mati dalam keadaan semayang menghadap Baitul Maqdis ni, macam mana dengan depa ni? Macam mana dengan status ibadat depa ni? Tanya Nabi. Soalan tu Nabi tak jawab. Pasal apa Nabi tak jawab? Kerana belum tahu Nabi SAW akan hukumnya, melainkan setelah turun wahyu. Itu dia adab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa'anzalallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kira-kira maknanya, dan tiada ada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensia-siakan amal sekalian kamu yang telah sekalian kamu junjung seperti mana suruhnya. Hari itu yang hampa sembahyang menghadap Baitul Maqdis, siapa suruh? Tuhan kata, aku suruh. Aku suruh, aku bagi pahala. Tuhan kata. As long as, selagi mana hampa buat benda mengikut aku suruh, tidak sia-sia perkara itu. Dan yang telah kamu jauhkan sebagaimana yang dilarang oleh aku. Maka bacalah akhir ayat itu dalam Quran, iaitu firman Allah, innallaha bin nasi la raufur rahim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat belas kesian dengan manusia, yakni lebih kesian Allah daripada ibu kesian pada anaknya. Itu dia. Tuhan kata dalam Quran, dia sayang kita ni, dia cukup kesian dekat kita ni, lebih pada mak kesian ke anak. Tuan-tuan, macam saya kata baru ni, kalau ikut kejahat hamba Allah, manusia yang Tuhan cipta ni, kalau ikut kejahat manusia yang ada hari ni, Tuhan tak bagi dah hujan setitik pun kat kita. Kalau ikut kejahat ni, setitik ayam pun Tuhan tak bagilah kat kita ni. Tapi oleh kerana Tuhan ni, innallaha bin nasi la raufun rahim. Kerana Allah ini, dia dengan manusia ni, dia cukup kesian. Dia buat kita, dia sayang kita. Tapi manusia tak kesian diri sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Baik, kemudian dia kata masalah amal syarak itu tidak disia-siakan pahalanya. Bermula dalil di dalam Al-Quran itu, seperti tafsir dalam masalah yang terdahulu. Kata Al-Badrul Aini, hadis itu dikeluarkan oleh Imam
Bukhari. Di dalam Kitabul Iman, di dalam Babus Salah Minal Iman. Dan dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan oleh Imam At-Tirmizi, dan begitu juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan begitulah dikatakan di dalam Umdatul Qari. Umdatul Qari safhah 284. Okey, muka surat 248. 248. Muka surat 248 juzuk yang pertama. Masalah, dia kata sahabat-sahabat Nabi yang berpindah ke negeri Baqa mati. Sahabat-sahabat Nabi yang mati, orang Arab tuan-tuan, bila sampai berita mati kat mereka, mula dia istirja. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu. Lepas itu dia sebutlah apa-apa ungkapan kata-kata. Sebahagiannya doa. Dia kata Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada setengahnya selepas istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kata rahmatullahi alaih. Rahmatullahi alaih. Rahmat kasih sayang Allah kepada si mati ini. Itu doa di kalangan orang Arab. Sebahagiannya dia tulis apa? Dia tulis al-baqa lillah. Ini ungkapan-ungkapan kata-kata orang Arab bila dengar berita mati. Al-baqa lillah. Al-baqa maksudnya apa? Yang kekal itu. Lillah, itu Allah. Lain daripada Allah, semua akan tunggu time untuk meninggal dunia. Baik. So dia kata di sini, dia kata berapa ramai sahabat Nabi dalam tempoh masa duk semayang menghadap Baitul Maqdis itu mati. Kata Al-Badrul Aini di dalam Syarah Al-Bukhari, dia kata ada 10 orang sahabat Nabi yang mati dalam tempoh itu. 8 daripada mereka itu Quraisy. Quraisy maksudnya orang apa? Orang Makkah. 8 orang Makkah, iaitu Abdullah bin Shihab Az-Zuhri dan Al-Muttalib bin Azhar Az-Zuhri dan As-Sakran bin Amru. Mereka itu mati sewaktu di Mekah. Mereka mati di Mekah, tapi semayang menghadap Baitul Maqdis. Mereka ni mati di Mekah. Dan Hittab bin Al-Haris Al-Jamhi dan Amru bin Umayyah Al-Asadi dan Abdullah bin Al-Haris As-Sahmi dan Urwah bin Abdul Uzza Al-Adawi dan juga Adi bin Nadlah Al-Adawi dan juga 2 orang daripada orang Ansar, iaitu Al-Bara' bin Ma'rur dan juga As'ad bin Zurarah. Mereka ni semua mati di Madinah. Itu sahabat-sahabat Nabi yang dicatatkan mati dalam tempoh tu. Baik, kemudian dia masuk tajuk baru, dia cerita tentang problem yang timbul dalam ibadat sa'i antara Safa dan Marwah. Dia ada satu problem timbul, kita tak pernah tahu. Kita yang kita tahu, kita pergi haji, kita pergi umrah, yang kita nak buat apa dia? Tawaf, 7 pusingan, lepas itu sa'i, 7 kali ulang alik. Lepas itu perang rambut, bertahallul, kita dapat satu umrah. Malam ni dia nak bagi satu kejutan dekat kita. Dia nak bagi tahu, rupa-rupanya sa'i itu benda yang dikhilafkan oleh sebahagian ulama, termasuk sahabat Nabi sendiri. Sa'i itu, adakah sa'i itu rukun di dalam ibadat haji dan umrah, ataupun sa'i itu buat tak apa, tak buat tak apa? Selama-lama ni kita faham kata apa? Sa'i itu rukun. Rupa-rupanya sa'i ini juga satu topik yang kontroversi. Ni dia nak main cerita kat kita. Sa'i di antara Safa dan Marwah. Bermula sa'i. Sa'i ni maksud apa tuan-tuan? Berlari-lari. Pelan-pelan. Ialah berlari di antara Safa dan Marwah 7 kali pada masa buat haji ataupun buat umrah. Maka ialah satu rukun daripada beberapa rukun haji dan umrah. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Sa'i rukun, mesti kena buat. Okey? Barang siapa meninggalkannya, nescaya tidak sah haji ataupun umrahnya. Rukun maksudnya apa? Mesti kena buat. Macam dalam semayang, takbiratul ihram,
Allahu Akbar tu apa dia? Rukun. Kalau dia ni saja tak mau takbir, dia pipi lagu terus-terus baca Fatihah, sah tak sembahyang dia? Tak sah. Pasal apa? Pasal itu rukun. Rukun tidak boleh tinggal. Sama dengan sa'i. Sa'i itu adalah rukun. Tak boleh tinggal. Kalau tinggal, tidak sah haji ataupun umrah dia. Dan tiada boleh dibayar dengan dam. Tak boleh buat upah orang dan sebagainya ganti dengan dam. Yang ni apa dia? Ibadat wajib haji. Wajib haji contoh dia apa dia? Wajib haji contoh dia apa dia? Bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina pada hari 3 hari yang disebutkan tu hari-hari tasyrik. Itu wajib haji. Sedangkan sa'i bukan wajib haji, tak boleh tinggal. Wajib haji, kalau tinggal, bayar dam. Masih sah lagi ibadat kita. Di situ beza dia. Okey. Baik. Dan dia kata di sini, kalau tinggal tiada sah dan tiada boleh bayar dam. Dan inilah pada mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Okey. Jaga baik ni, dia duk main tajuk berat sikit. Tajuk berat sikit ni, dia jadi mata laguna. Bila dia main tang cerita, spotlight nanti terang macam tu. Bila mai tang cerita benda-benda teknikal ni tentang ibadat, tentang tawaf, tentang sa'i ni dia tu sebab kursus haji sampai 20 kali. Pasal apa? 20 kali tu kalau kira-kira balik hak dia jaga 2 kali aja. 18 kali dia pergi tidur. 18 kali dia pergi 20 kali. Jangan takut, dia 20 kali pergi. Tapi 18 kali tidur. Jadi bila habis 20 kali, dia cari pula satu ustaz pula. Dia tahu ustaz ni, saya ni minggu depan nak pergi haji. Oh, bagus. Kita kata, saya tepuk belakang dia. Jangan lupa doa kat saya di sana. Dia kata, bab doa tu tak apa kalut sangat. Dia kata, ni hak kalut ni saya tak tahu nak buat haji ke mana. Kita tanya dia, hampir tak kursus haji? Saya dan 20 kali ya. 20 kali yang kata tak hati buat haji lagi. Aja ni yang dia nak main angin ni. 20 kali hampir kursus. Dia kata, tak tu saya pening saya kata. Dia lagi duk cerita pasal tawaf, duk cerita pasal ni syarat-syarat tawaf, duk cerita pasal. Finally, saya habis 20 kali kursus haji, saya tak boleh nak link antara satu dengan satu. Saya melihat ibadat ni dia seketir. Saya tak nampak dia main macam tu. Kalau tanya saya teori, dia kata, okey, syarat rukun haji apa? Saya boleh cerita 1, 2, 3, saya boleh bagi. Wajib haji apa? Saya boleh bagi 1, 2, 3, saya boleh bagi. Dia kata. Kalau cerita ni, tawaf ni apa hukum dia? Saya boleh bagi. Dia kata. Syarat-syarat tawaf ni, kirikan Kaabah, mesti berada di luar daripada Kaabah, di dalam dia. Semua saya tahu, dia kata. Tapi nak pergi buat haji, saya tak tahu. Dia tak melihat ibadat haji tu satu yang integrated. Dia tak integrate tu benda tu. Dia duk nampak asing-asing. Dia nak pegu tu tak boleh. Dia kata hari tu, dia buat kursus haji perdana. Saya pergi tu baru nampak sikit. Dia kata. Saya pergi kursus haji perdana tu baru nampak sikit. Pasal apa? Pasal dia tunjuk secara praktikal daripada A sampai Z. Saya nampak sikit. Tapi celaru banyak lagi. Ni nak pergi bila ni? Dia kata kalau nak kira betul-betul lusa. Allahu Akbar. Maka tidak heran tuan-tuan. Oh takut tuan-tuan, bab ni takut. Benda ni very simple. Tapi tak tahu tang mana dia punya silap dia. Sampai dia jadi korosot lagu tu. Pergi haji sama dengan saya tahun 1996. Satu sahabat. Dia ada PhD. Sebilik dengan saya. Masuk. Duk takbir apa semua. Kita buat tamattu'. So kita nak turun pi, kita nak tawaf, kita nak sa'i, kita nak tahallul. Lepas tu kita nak tunggu. Untuk hari wukuf pula kita nak pi. Kita punya bab, okey. Dia ni. Kita tanya dia. Kita tanya, ni buat haji ifrat ke tamattu'? Oh, dia kata tu, nak tanya ustaz lu. Dia duduk ada dalam bilik hotel dah.
Dia tadi mai tadi kapal terbang, dia dah niat dah ihram apa ni? Ihram haji ke, ihram umrah ke? Dia dah niat dah jadi ni. Dia kata, ni saya syukur banyak-banyak boleh duduk sebilik dengan ustaz ni. Allahu Akbar. Saya duduk mai daripada sejuk kaki, dia mai sampai pinggang dah sejuk. Saya kata tadi masa dekat miqat tadi niat apa? Niat haji kan niat umrah. Dan saya memang niat nak mai buat haji dah lah. Allahu Akbar. Tuan, takat tu sudah nampak dah dia punya serabut tu. Takat tu dah nampak dah serabut ni. Bukan lagi 3 hari nak pergi haji dah. Duduk dalam bilik hotel di Mekah dah. Kain ihram duduk pakai dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan main-main benda ni. Jangan main-main. Kita kena tahu clear benda ni. Bismillah, langkah kaki pi. Kita buat, kita balik, kita satisfied. Kita puas hati kita dengan ibadat yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia nak mai cerita dekat kita tentang sa'i ni. Sa'i di antara Safa dan Marwah ni. Bermula sa'i itu adalah berlari antara Safa dan Marwah. Sama ada orang pergi buat haji atau orang pergi buat umrah. Maka dia ada satu rukun yang mesti kena buat dan tidak boleh ditinggalkan dan membayar dam. Itu adalah pegangan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan demikian juga pada segala mazhab mengatakan ia satu rukun daripada rukun haji. Melainkan Abu Hanifah. Dia nampak tuan. Ibu Abu Hanifah tuan bukan kecil anak. Imam Hanafi ni bukan kecil anak. Dan dia adalah imam mazhab yang paling senior. Kalau kita susun ikut seniority, saya selalu abang, satu siapa dia? Abu Hanifah, Imam Hanafi. Second, Imam Malik, mazhab Maliki. Third, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Dan yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Dia imam mazhab yang paling senior. Dalam bab ni, dia berbeza dengan 3 imam lain. Imam Abu Hanifah dia kata lain. Kata Imam Abu Hanifah, ia wajib haji. Yang boleh dibayar akan dia dengan dam atas siapa yang meninggalkan dia. Dia kata wajib haji. Dia sama status dan kedudukan dia macam mabit di Muzdalifah ataupun mabit di Mina. Sama. Dia kata, dia bukan rukun haji. Nampak? Ini perbezaan fiqhiyah. Dia kata, perbezaan fiqh yang kita kena faham. Jadi, bila kita duduk dalam masyarakat macam hari ini, masyarakat hari ini masyarakat yang semakin tak boleh kontrol. Tuan-tuan duduk dalam masyarakat hari ini, masyarakat yang tak boleh kontrol. Masyarakat yang semakin terbuka, semakin terdedah kepada sumber maklumat yang tidak ada sempadan. Ni semua kita ni balik boleh masuk, boleh Google, boleh masuk dalam apa web sekalipun, boleh masuk dalam apa blog sekalipun, boleh masuk satu dunia punya maklumat. Jadi kita mesti dibekalkan dengan benda ni. Mesti faham kata ini persoalan mazhab. Maka kita tak jadi kelang kabut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata, berdosakah satu orang yang meninggalkan sa'i itu? Baik, dia kata kalau satu orang tu pergi Mekah kerana nak buat haji ataupun nak buat umrah, dia saja tak mau pergi sa'i. Dia saja tak mau pergi sa'i. Ataupun dia tak mau pergi sa'i pasal apa? Pasal dia kata orang ramai, aku tak boleh tahan dengan orang ramai. Dia tak mau pergi sa'i. Kalau dia pergi buat haji, sah tak haji dia? Kalau dia pergi buat umrah, sah tak umrah dia? Itu tajuk dia. Tajuk tu bulan depan insya-Allah. Dia pasal apa? Panjang tuan-tuan. Di tajuk ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 muka surat. Mau baca yang ni, memang tiang-tiang ni semua tripod banti baling mai kat saya habis. Pasal apa? 6 muka surat ni tak boleh pederai dah malam ni. Okay? So kuliah yang akan datang insya-Allah kita akan tengok satu hadis riwayat daripada Urwah radhiyallahu anhu. Urwah ni siapa tuan-tuan? Urwah ni gazet. Urwah ni siapa? Urwah ini adalah adik kepada Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, dia ni siapa dia? Dia ni anak kepada Asma binti Abi Bakr. Anak Asma. Asma ni siapa? Kakak kepada Aisyah. Abang dia, abang kepada Urwah ni, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam,
Nabi ambil buat anak angkat Nabi. Anak angkat Aisyah. Urwah, adik dia. Adik kepada Abdullah bin Az-Zubair yang sangat kontroversial. Urwah riwayatkan hadis ni, hadis tentang sa'i. Urwah ni, saya akan cerita detail tentang Urwah dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Cumanya Urwah ni, dia pergi jumpa mak penekan dia. Mak penekan dia siapa? Aisyah, isteri Nabi. Dia pergi jumpa Aisyah, dia pergi kata dekat Aisyah, Urwah ni. Dia pergi kata dekat Aisyah, dia kata, makcik, saya berpendapat. Dia kata, ni Urwah ni. Dia pergi jumpa Aisyah, dia kata, makcik, saya berpendapat. Dia kata, sa'i ni tak wajib. Dia pergi kata dekat isteri Nabi. Ini cerita ni selepas wafat Nabi. Nabi dah tak ada dah. Saya berpendapat, sa'i ni tak wajib. Dan saya tak mau buat sa'i. Ni, dia ni. Dia pergi kata macam tu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar macam tu dia kata, bi'sa ma qulta ya ibna ukhti. Dia kata, apa yang hang cakap ni adalah seburuk-buruk kalam yang keluar daripada mulut hang, wahai anak penakan aku. Dia kata. Lepas tu bulan depan nanti cerita apa dia kata. Dia marah anak penakan dia ni. Apa hang ni? Hang kata sa'i ni, hang punya pendapat kata sa'i ni tak wajib, bukan rukun, dan hang sendiri tak mau buat. Dia kata, apa punya hang ni? Teruk betul benda yang hang bercakap ni. Marah. Lepas marah tu apa dia kata? Dan hadis ni panjang. Kuliah bulan depan, hak ni saja kot. Hak ni saja aja nak cerita tentang sa'i ni. Kemudian dia akan mai pada bulan depan cerita tentang 7 orang fuqaha. Dia sebut ahadu fuqaha as-sab'ah. Fuqaha us-sab'ah. Di Madinah pada masa depan ni, pada masa zaman tabi'in ni, ada 7 orang fuqaha Madinah. Orang yang sangat alim agama di kalangan tabi'in ada 7 orang. Siapakah 7 orang itu? Dia akan jumpa di dalam hadis yang akan datang ini insya-Allah. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.